Ya. Dalam tempoh sebulan 10,000 orang dah mati. Agak-agak berapa banyak kunut nazilah yang kita dah baca. Di masjid kena baca tiap-tiap waktu. Ni kita tak tahan daulat. Seminggu baca, lepas tu berhenti. Habis. Lebih kurang sama. Pengurusi sama, tok imam sama, ahli jawatankuasa sama. Berhenti gitu. Bila kita tanya, pasal apa tak baca? Tak apa Ustaz, tak ada apa. Bukan tak ada apa. Senjata paling besar berhadapan dengan kezaliman tentera kafir adalah kunut. Bukan demonstrasi dan solidariti. Bukan. Itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah yang telah memberi kita kehidupan baru setelah kita dimatikan di dalam waktu tidur kita itu, untuk kita berfikir bahawa sesungguhnya tempat kembali yang paling sempurna adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau ada masa boleh buka dalam Al-Quranul Karim, kena cari masa lah. Dalam surah Az-Zumar pada ayat 42, kalau tak salah saya, kita akan jumpa ada dua jenis manusia, dua jenis ruh yang Allah pegang. Satu ruh yang mana yang kita akan solatkan dia pada pukul 11 nanti itu. Itu ruh yang Allah genggam dan Allah hanya akan lepaskan pada yub'atsun, pada hari kebangkitan. Satu ruh lagi adalah ruh yang di mana Allah genggam, keesokannya Allah lepaskan balik, masuk balik kepada kita, dan itulah kita pada hari ini. Maka jom kita mengambil kemanfaatan yang masih dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini untuk terus menerus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jutaan terima kasih kepada seluruh AJK Masjid yang sudi menerima kehadiran saya. Semalam saya di Masjid Fathul Arifin, Jabi, Kampung Jabi. Okay. Malam ni insya-Allah kalau tak ada aral melintang di Alur Semela. Mungkin. Betul ke? Kan ya? Ada malam ni, ya, malam terakhir insya-Allah. Baik. Kuliah subuh ini kita nak baca satu hadis Nabi SAW. Cuma sebelum baca, boleh tak kalau saya jemput tuan-tuan lebih dekat dengan saya, kita berhimpun kat depan ni? Kalau saya nak ajak tuan-tuan lah, boleh tak kita berhimpun dekat depan sini? Seperti mana bersatunya orang Palestin untuk lawan dengan Israel, kita nak bersatu di depan ni untuk duduk dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala, nak cari kebaikan. Kerana tuan-tuan, ulama kaji perpecahan umat Islam adalah bermula di masjid lagi. Di masjid lagi, duduk bersepah-sepah. Tapi bila duduk dekat bertemu dengan tentera kafir, lagi bersepah kita. Di masjid lagi, bila solat tak rapat, bila duduk dalam majlis ilmu dia tak ikut sunnah, maka rugi. Semalam saya bagi peringatan untuk saya dan mereka di Kampung Jabi itulah, bahawa sesungguhnya umur kita cuma ada 3 hari saja. 1 hari habis dah, kita dah guna habis dah.
Boleh patah balik tak? Tak boleh patah balik. Satu hari, itu esok. Yang satu hari itu bila? Yang kemarin. Tak boleh buat apa dah. Itu tinggal sejarah. Satu hari lagi, esok. Belum tentu kita punya. Tapi satu hari lagi, ni kita punya. Kita takut kita termasuk orang yang disolatkan pukul 11 tengah hari nanti. Jadi tak sempat sampai esok. Maka kita manfaatkan apa yang ada pada hari ini. Kita manfaat sungguh-sungguh. Ya, baik. Dalam hadis Nabi SAW, hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis riwayat Imam At-Tabrani, hadis daripada kitab Mu'jam Al-Kabir. Hadis dia adalah hadis hasan, sahih, baik dan juga sahih. Cerita tentang manusia yang jenis yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalan yang paling Allah suka. Hadis daripada An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis daripada Abdullah bin Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Kalau kita sebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kerana dia Islam, bapa dia bukan Islam. Tapi kalau kita sebut Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kerana dua-dua Islam. Kalau kita sebut Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, kerana dua-duanya Islam. Sebab tu kadang-kadang imam bila dia angkat doa, dia baca doa minta ampun tu, Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghira. Yang tu tepat, warhamhum. Tapi kalau dia baca Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira, tak betul? Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami. Dia imam dapat, jemaah dapat. Betul, itu bagus. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma. Dan mak bapak aku, bukan mak bapak jemaah. Jadi kalau dia baca ya Allah ya Tuhan, minta ampun atas segala macam dosa aku, dosa mak bapak, dosa mak bapak aku. Tapi kalau dosa aku dan kami, jadi jangan baca huma, tapi baca hum. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghira. Kalau kita baca doa untuk peribadi boleh. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Okey, baik. Itu kalau kita sebut Abdullah ibn Umar, ni Abdullah ibn Umar meriwayatkan 2,600 hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar adalah salah seorang yang apabila disebut tanya siapa yang paling menepati dan menyamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Tidak lain dan tidak bukan melainkan Abdullah ibn Umar. Dia punya kebaikan, dia punya sunnah itu betul-betul menepati amalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Abdullah ibn Umar kata anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah ibn Umar, ada seorang lelaki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia pun berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai pesuruh Allah, ayyun nasi ahabbu ilallah, siapakah manusia yang paling baik di sisi Allah? Maksudnya ahabbu ilallah ini orang yang paling dicintai oleh Allah. Ini soalan para sahabat. Kita baru tanya nak belajar solat duha, nak baca doa kunut. Tapi sahabat dia punya tanya dia tu, ayyun nas
ahabba ila Allah. Siapa manusia yang paling Allah Subhanahu wa taala jatuh cinta kepada dia? Itu soalan para sahabat. Maka dan wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Dan apakah amalan yang paling Allah suka? Pertama, sahabat ni tanya, ya Rasulullah, tolong bagi tahu kepada aku siapakah manusia yang paling Allah sayang? Manusia. Yang kedua, sahabat ni tanya, ya Rasulullah, tolong bagi tahu kepada aku apakah amalan yang paling Allah sayang? Dua. Jenis manusia dan jenis amalan. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahabbun nasi ila Allah taala, sesungguhnya manusia yang paling baik di sisi Allah taala anfa'uhum linnas, paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Itu paling besar. Nabi tak kata orang paling baik di sisi Allah solat tahajud 40 rakaat. Tak. Nabi tak kata orang yang paling baik di sisi Allah 3 hari 30 juzuk Quran selesai. Nabi tak kata orang yang paling baik di sisi Allah solat duha 8 rakaat setiap hari tak pernah tinggal. Tak. Nabi tak kata yang tu. Tapi Nabi kata dalam hadis ni, ahabbun nasi ila Allah taala, paling manusia yang paling Allah sayang, anfa'uhum linnas, paling banyak manfaatnya kepada manusia lain. Jom kita cek. Manusia tu siapa? Kita. Dan kita juga termasuk. Kenapa? Ada manusia yang hidupnya, umurnya panjang, tapi dia tak boleh buat kebaikan dan tak manfaat untuk diri dia. Solat tak mau, beriman tak mau, langgar hukum Tuhan siang malam. Itu untuk diri dia. Jom kita cek yang mula-mula dulu. Adakah kita memberi manfaat kepada diri kita, ataupun kita sedang membina highway besar untuk masuk ke dalam neraka jahanam? Adakah kita sedang membawa diri kita untuk letak dalam tempat yang paling mulia dalam syurga, ataupun kita sedang bina bahan api yang besar untuk menjamah tubuh badan kita dalam an-naru jahannam? Manfaat untuk kita dulu. Kita kena cek. Takut. Kenapa? Disebabkan orang yang tak manfaat kepada diri dia, maka dia duduk dalam kalimah yang dipanggil sebagai mudarat. Manfaat lawannya mudarat. Itu yang kita nak kena belajar untuk letak pada diri kita dulu. Kita tengok mana arah perjalanan kita. Yang kedua, orang yang paling hampir dengan kita, siapa? Mak dengan ayah kita. Sekarang mak dengan ayah tu satu tempat manfaat ke ada tempat mudarat? Kita memandang mak dengan ayah, sepatutnya mak dengan ayah boleh bawa kita dalam syurga Allah kerana taatnya kita pada dia, ataupun kita sedang menderhakai mereka, asbab mereka itu kita masuk neraka, pun habis. Sepatutnya kita berusaha untuk membangunkan kemanfaatan untuk jadi manusia yang paling Allah sayang, paling utama pada diri kita, yang kedua kepada mak dengan ayah kita. Anak-anak ni kadang-kadang dia balik kampung, minta maaf, saya duduk di Bukit Beruntung, Selangor. Ni sahabat selalu jumpa ni, macam mana boleh sampai sini ni, itu kan. Ya. Okey, baik. Jadi saya duduk di Bukit Beruntung Selangor. Kalau tuan-tuan nak pergi ke Selangor, nak masuk saja Selangor tu, Bukit Beruntung adalah exit yang pertama sekali lah. Jadi kami balik kampung dah. Saya tiap-tiap bulan balik, alhamdulillah, minggu keempat, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, minggu keempat. Memang tiap-tiap bulan balik memang ada pengajian. Tongkang Yat ada, Bukit Tajam ada, Sungai Petani ada. Hak ni special balik. Ya, minggu ni minggu kedua dia special balik. Alhamdulillah singgah sini. Kadang-kadang anak-anak ni dia balik bila? Yang pertama dia balik masa raya. Pasal apa balik masa raya?
Sebab Kuala Lumpur raya tak seronok, yang ada Bangladesh dengan Indonesia, Pakistan. Jadi tak seronok raya. Dapat ketupat lembek. Kalau keras sikit, keras habis tak boleh makan langsung. Puadak ke, tak seronok raya. Sebab tu dia balik kampung. Kalau tidak, tak ada harapan lah. Satu lagi, bila dia balik kampung, musim buah. Musim buah dia balik kampung bukan bawa kereta, sewa lori. Angkut habis satu kampung. Tu perangai anak-anak. Sebab tu tuan-tuan, saya pernah dengar satu ceramah daripada Datuk Ustaz Ustaz Samsuri Ahmad. Saya duk mengaji banyak lama agak tu. Kitab Bahrul Mazi dengan Nurul Ihsan tu duk mengaji lama jugalah. Tapi dia tak kenal pun, kita duduk macam ni lah. Dia bagi tahu kepada kita, anak-anak ni dia pandang kita lah. Anak-anak dia pandang kita macam mana? Ada anak-anak pandang mak bapak dia, satu ketika dia pandang mak bapak dia tu macam basketball. Basketball, bola keranjang. Alung nak ambil ayah, adik nak ambil ayah, angah nak ambil ayah, semua nak ambil ayah. Pasal apa nak ambil ayah dengan mak time tu? Ayah dengan mak baru dapat duit EPF. Tu. Jadi dia pandang mak bapak dia tu pada ketika itu macam basketball. Basketball ni orang berebut. Ayah ni pergi rumah abang di Putrajaya. Rumah dia di Dengkil saja, sebelah tu saja. Tapi ayah tak sempat singgah. Kita pun kecil hatilah. Pasal apa? Sebab ayah masa tu mai dengan akaun penuh 500,000. Jadi kita pandang mak dengan ayah kita tu macam basketball. Tunggu sat lagi, bol tu akan tukar jenis lain. Lama 5 tahun, duit dah habis. Duit ayah dah habis. Siapa pun habis? Anak-anak siapa lagi? Ayah nak makan apa? Kencing manis 28. Ayah nak makan apa? Darah tinggi 210. Garut bengkak kaki mengesot. Nak makan apa? Anak-anak pun habis. Umur 60 ambil KWSP, anak pandang macam bola keranjang. Mai umur 65, duit dah habis, sihat lagi. Anak pandang macam apa? Macam bola sepak. Tahu bola sepak? Tendang pergi sana, orang tu jaga 2 minggu, yang tu tendang main belah sini, tendang pergi belah sana, dapat orang ni tendang pergi belah sana. Tu ada macam tu. Itu sihat lagi mak buat tu. Tapi tak lama lepas tu, mai pula umur 70, time tu sakit, bedridden, ada atas katil, tak boleh buat apa, berak kencing kena basuh. Masa tu depa pandang kita macam bola golf. Sekali pukul hanyut, hilang terus lautan. Yang cerdik sikit, hole in one, tolak jatuh orang tu, mati terus orang tua tu. Tu manusia. Habis tu macam mana Ustaz? Apa azam kita, keinginan kita? Keinginan kita, kita harap anak-anak pandang kita macam bola rugby. Berebut ambil peluk, bawa lari dia seorang yang nak jaga. Itu manfaatnya. Tapi kalau kita sendiri tak jaga mak dengan ayah kita, jangan harap anak nak jaga kita. Hak tu kena fikir. Yang tu memang kena fikir. Selalu kita kata hampa kena taat dengan mak bapak. Rupanya kita dengan mak bapak kita mati lama dah. Doa pun tak. Kan ya? Maka sebab itu ni pertama manfaat untuk diri sendiri. Kedua manfaat untuk mak bapak. Ketiga tu bini kita duduk belakang. Tapi bini saya tak datang lah. Ada kat hotel di Jitra. Ya. Dekat mana? Dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita, apa manfaat yang kita bagi kepada mereka? Kata ulama, pada ahli keluarga kita itu ada 3 kewajiban besar. Yang pertama, perkenalkan mereka itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, biar mereka kenal Allah. Yang kedua, pastikan mereka mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, pastikan mereka itu mengenali Islam. Yakni ketiga-tiga ini berpandukan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kalau anak bini kita tak kenal Allah, ada kemungkinan kita di akhirat akan disabitkan di mahkamah Allah. Kalau anak bini kita tak kenal Nabi, ada kemungkinan besar kita disabitkan juga
Begitulah kalau anak bini kita tak kenal Islam, tak kenal hadis dan tak kenal Quran, ada kemungkinan besar kita juga akan ditarik oleh Allah Ta'ala dalam mahkamah Rabbul Jalil. Maka jom kita rebut peluang untuk jadi manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Maksudnya hidup jangan menyusahkan orang. Kalau kita jadi pasangan hidup, jangan susahkan bini kita. Kalau hang nak menyusahkan, hang jangan menikah. Jangan menyusahkan orang. Maksud gitu. Kalau isteri tak boleh taat kepada suami, jangan menikah. Kenapa? Sebab suami itu esok jadi saksi untuk dia masuk neraka Jahannam. Kalau mak bapak tak boleh jaga anak, jangan buat anak. Allah, sedihnya bila kita baca. Isteri saya tunjuk satu artikel mahkamah. Seorang ayah rogol 3 orang anak perempuannya. Sudah berlanjutan 12 tahun yang lepas. Tu ayah tiri ke? Dak, ayah kandung. Ayah kandung. Kan ya, adik-beradik bersekedudukan dengan adik perempuannya. Adik lelaki, abang bersedudukan dengan adik perempuan dia, melahirkan 4 orang anak. Jabatan agama ambil dan mufarraqah, asingkan mereka. Lepas 2 hari, tengok mereka pergi jumpa balik. Tu, dulu berlaku di Somalia, berlaku di Uganda, berlaku di Britain, lah ni di Malaysia. Kiri kanan kita tengok. Cukup takut. Maka yang tu dulu kita mengaji supaya kita ini duduk di kalangan hamba yang paling dicintai Allah Ta'ala dengan menjadi manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. AJK Masjid Al-Bukhari, awak sangat beruntung. Kalian sangat beruntung. Pasal apa? Jaga rumah sendiri pun dapat pahala. Tambah jaga rumah Allah Ta'ala. Jaga rumah Allah ni bukan pilihan manusia sebenarnya. Ni pilihan Allah Ta'ala. So AJK Masjid jangan cepat merajuk bila orang komplain. Pasal apa? Sebab sabar tu kena tinggi nak jaga rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Buat rumah saya 2 hari lepas di TV Al-Hijrah. 2 hari lepas di TV Al-Hijrah, saya duta khas bagi pembinaan masjid di Bukit Beruntung. Cerita tentang kelebihan membina masjid ni, Allahu Rabbi, sangat-sangat besar dia punya kenikmatan itu, sangat besar. Maka AJK Masjid, maka dia beroleh keberuntungan. Bila mana dia jaga rumah Allah, orang lain datang dan dia manfaat kepada orang lain. Kita dapat tak? Kita ketua keluarga, manfaat kita besar tak? Besar. Start kerja umur 25 sampai 60. Kita makan kita tak berapa banyak pun, beli kita pun tak berapa banyak, tapi isteri kita kadang-kadang beli banyak lagi daripada kita. Tapi duit kita bagi, pahala, alhamdulillah, manfaat. Anak-anak 5 orang masuk universiti, bombam, mereka kahwin, keluar belanja, maka semuanya nikmat yang besar mai daripada siapa? Manfaat atas kita. Maka kita harus jadi manusia yang paling dicintai oleh Allah dengan memastikan hidup kita bermanfaat kepada orang lain. Jangan hidup kita menyusahkan orang lain. Yang pertama, itu orang yang paling Allah sayang. Wa ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala, dan amalan yang paling Allah sayang, sururun tudkhiluhu 'alal muslim, dia membuat wajah atau kehidupan orang Muslim itu bahagia. Nampak orang susah, dia pergi bagi sikit apa lebih kurang derma, orang tu senyum, rasa seronok, bahagia. Itulah amalan paling baik. Nabi tak kata amalan paling baik semayang tahajud 40 rakaat. Nabi kata dah. Nabi kata amalan yang paling baik dan paling Allah sayang adalah Tadi manusia paling baik, paling manfaat. Yang ini amalan paling baik, buat manusia lain bahagia dan gembira.
Hari ini kita ada masalah kat mana? Palestin. Tuan-tuan dan puan yang berada dalam Masjid Al-Bukhari yang sangat indah ni, bermulanya konflik Palestin 1948, hak tu biar tak, kita tak ni. Ni hak duk tengah teruk ni. Bermulanya konflik Palestin 7 Oktober. Hari ni 11 November, bermaksud dah sebulan lebih dah berlaku konflik di Palestin. Hampir 10,000 orang lebih dah mati, berpuluh ribu lain cedera, yang macam-macam jadilah. Agak-agaklah dalam tempoh sebulan konflik di Palestin, berapa doa yang kita dah kirim kepada Allah untuk mereka. Ataupun kita cuma harap Tok Imam dia baca. Dalam tempoh sebulan, doa kita, Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Filastin. Dalam tempoh sebulan dah hafal ke belum? Atau kita buat tak peduli je? Dalam tempoh sebulan 10,000 orang dah mati. Agak-agak berapa banyak kunut nazilah yang kita dah baca di masjid, kena baca tiap-tiap waktu. Ni kita tak tahan daulat. Seminggu baca, lepas tu berhenti. Habis. Lebih kurang sama. Pengurusi sama, Tok Imam sama, ahli jawatankuasa sama. Berhenti gitu. Bila kita tanya, pasal apa tak baca? Tak apa, Zat, tak ada apa. Bukan tak ada apa. Senjata paling besar berhadapan dengan kezaliman tentera kafir adalah kunut. Bukan demonstrasi dan solidariti. Bukan. Itu benda-benda yang belakang-belakang dah. Tapi yang pertama sekali doa kunut. So, kunut nazilah. Dengan doa ni, maka berapa banyak dah kita hantar kepada Allah Ta'ala bagi pihak diri kita untuk mereka. Mereka okey, mati, syurga. Mereka kena zalim, keampunan dosa atas mereka. Yang problem ulama' kata, sekarang ni kita bukan kaji atas apa yang berlaku atas mereka, tapi kita kena kaji apa tindakan kita bagi pihak mereka. Kalau kita lalai, maka kita berdosa. Ataulah dalam tempoh sebulan ni lah, agak-agak berapa ringgit lah duit kita masuk dalam tabung Palestin. Contohnya lebih kurang. Atau dalam keadaan kadang-kadang kesian kita ni tuan-tuan. Buka TV kok nak tengok berita. Sana 10,000 kena bunuh. Sini rancangan Gegar Veganza. Tu. Tak duduk kita buka TV. Kilauan emas. Otai masih berdosa. Iya. Mengarut. Dalam keadaan itu. Dalam keadaan orang Islam kena bunuh. Mereka makan boleh ambil gambar masuk dalam Facebook lagi. Makanlah. Siapa pun tak kacau. Tapi jangan sampai hilang jiwa. Tak ada perasaan langsung. Duit simpan. RM1 pun kita tak hantar pergi Palestin. Dan esok baling teruk sekali simpan. Dan kemudian mati. Padan muka. Apa pun tak dapat kita. Sedangkan ni, manfaat kita, Allah sayang kat kita. Manfaat pada siapa? Pada Palestin. Ni, amal yang paling Allah sayang, buat orang susah rasa gembira, buat orang susah rasa tersenyum. Saya yang ada sekolah tahfiz ni tuan-tuan, saya berhenti kutipan untuk sekolah tahfiz saya, dan saya biarkan semua kutipan itu untuk Palestin. Dan bila orang bagi, kami simpan dalam satu tabung dan kita hantar pergi dekat Palestin melalui media prima. Sebab saya dah buat program Tanyalah Ustaz. So di sana tabung yang dipercayai. Hari ini jaga-jaga juga. Ramai orang buat kutipan di masjid-masjid. Bawa banner pun besar juga. Kononnya untuk Palestin. Palestin sungguh lah. Itu kan ya. Banyak benda begitu. Tapi ini dua benda nah. Pertama, jadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Jangan menyusahkan orang. Kedua, amalan yang Allah sayang adalah buat orang lain rasa bahagia.
Jangan buat orang lain rasa derita ataupun paling tidak tak ada perasaan. Dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, surah yang ke-7 pada ayat 179. Allah menggambarkan manusia seperti kita ini seumpama haiwan. Allah sebut dalam Quran, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Al-A'raf surah ke-7 ayat 179. Allah Subhanahu wa taala kata dalam neraka nanti paling ramai jin dengan manusia. Jin kita tak payah kisah, tak payah duk ambil berat, tak payah duk isi mangkuk bubuh hayang nang buti nang kui buti kui, tak payah duk cari jin, sebab jin bukan anak beranak, bukan laki bini kita, bukan sepupu sepapat kita, kan? Yang kita kena cek ahli neraka, kita pun ada juga nanti silap-silap. Kenapa? Manusia pun paling ramai juga. Apa sifat ahli neraka daripada keturunan manusia ini? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati, tapi hati mereka mati daripada menzahirkan perasaan. Mereka ada hati dah, ada, tapi tak ada perasaan. Tengok dalam Facebook tu, bom bam, orang Palestin kena bom. Dia duduk macam tu. Dalam Palestin kena bunuh, besar dapur lagi. Dalam Palestin kena bunuh, penaik lagi, potong bumbung, naik setingkat lagi rumah. Tu ada manusia macam tu. Dia fikir macam mana nak tambah harta, sedangkan orang Palestin tu kena bunuh, dia tak ada rasa apa-apa. Tu walahum yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata, tapi mata mereka buta, mata hati mereka. Nampak tak dalam Facebook, nampak dalam TV, nampak. Mata hati dah lama buta. Mereka ada telinga, tapi telinga mereka udah lama pekak lagi tuli. Dengar tak? Dengar berita tentang pembunuhan, berlaku kezaliman, dengar. Tapi apa tindakan? Telinga hati dah lama pekak lagi tuli. Ada hati, hati mati. Ada mata, mata hati buta. Ada telinga, telinga hati pekak lagi tuli. Kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu macam binatang ternakan, macam lembu kita ni, macam lembu, macam kerbau, macam keldai yang 4 kaki yang boleh buat kurban. Itu binatang ternakan. Malah lebih teruk, Allah kata bal hum adall, malah mereka lebih teruk daripada binatang ternakan. Sebab tu saya ajak kita cek, saya jugalah, kita cek macam mana. Agak-agak dalam tempoh sebulan ni berapa ringgit dah kita ngulur kepada Palestin. Sedangkan pada waktu ini mereka tu bukan sekadar terima bantuan biasa, zakat juga mereka terima. Asnaf di bawah perjuangan fi sabilillah. Agak-agak berapa kerat doa yang kita dah hantar. Agak-agak berapa banyak qunut nazilah yang kita buat. Agak-agak berapa banyak istighfar yang kita dah pohon kepada Allah Ta'ala. Maka di sinilah kita takut ulaika kal an'am. Mereka itu macam binatang ternakan. Bal hum adall. Malah mereka itu lebih teruk daripada binatang ternakan. Semalam di Jabi, mereka bagi tajuk dekat saya, Kalho Naho. Cakap Hindustan. Tu kan. Mereka bagi tajuk. Tajuk, mereka tahu kata saya faham tu yang mereka bagi tajuk tu. Jadi tajuk dibagi pada saya tu Kalho Naho. Mungkin
tiada esok bagimu. Saya kaitkan untuk peringatan kita. Saya cuma kaitkan kepada kita. Bukan kata lagu tu ya. Lagu tu ada sebut tuan-tuan. Har gadi badal rahe roop zindagi, cha wahi kabir hai doop zindagi, hal par yahan jevar jiyo, जो है समा कल हो ना हो. Semua. Kalau orang faham, kalau orang tak faham, dia tak dapat apa-apa lah. Dalam kalimah lagu tu dia kata tolong manfaatkan setiap inci daripada hela nafas kamu. Kerana ada kemungkinan, kata Jin Samsudin, tiada esok bagimu. Ingat tak cerita tu? Tiada esok bagimu. Esok untuk siapa? Esok masih ada. Menanti hari esok tak datang-datang, rupanya kita mati. Kan? Jom kita berebut untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Dua dulu, bagi kesimpulan yang dua ni dulu. Pertama, nak jadi manusia yang paling Allah sayang, bina kemanfaatan untuk orang lain. Bantu, tolong, jangan menyusahkan orang lain. Kedua, nak dapat amalan yang paling Allah sayang, buat orang lain gembira, bahagia dan senyum sentiasa. Jangan deritakan orang lain ataupun cuba bebaskan penderitaan orang lain. Dua benda. Dan seterusnya, ada yang disebut oleh Nabi, au takashufu anhu kurbatan. Salah satu kaedah amalan nak dapat apa yang Allah sayang, amalan itu adalah dengan menghilangkan kesusahan orang lain. Kita tahu dah di Palestin. So apa sumbangan kita? So kalau kita dapat berusaha untuk menghilangkan kepayahan orang lain. Kita tengok jiran kanan, jiran kiri kita itu, kita tengok ada susah, kita bantu mereka. Apa-apa sahajalah. Ya, maka itu menghilangkan. Itu amalan yang Allah sayang juga. Dan seterusnya, au taqdi anhu dainan, ataupun menolong membayar hutangnya. Kita yang umur 60, 70, 80. Saya umur 53 tahun. Saya lahir tahun 1970. Lahir di kampung Paya Bendang, Batu Belacan, Bukit Selambau. Saya lahir di situ. Belajar sekolah rendah di situ. Sambung sekolah menengah kebangsaan agama Al-Masyhur di Pulau Pinang. Lepas tu merantau macam tu saja. Dan habis sekolah tu terus pergi duduk di KL lah. Pergi duduk di KL tu sampailah lah. Alhamdulillah saya duduk di Bukit Beruntung sahaja 25 tahun dah. Di Bukit Beruntung sahaja lah. Ya, di Bukit Beruntung 25 tahun dah. Alhamdulillah di Bukit Beruntung tak ada rugi langsung. Semuanya untung. Semua untuk atas muka bumi Allah, mana ada yang rugi. Maka kita ni tuan-tuan yang umur 60, 70, yang biasanya lah umur, bila berumur sikit ni dia ada duit simpanan, harta dia ada lebih sikit. Maka ni pertama, angkat kesusahan orang lain, buang. Siapa orang lain tu yang kita nak tolong dengan harta kita ada? Cek ahli keluarga kita sendiri. Saya selalu sentuh tentang anak-anak muda. Ni orang-orang yang umur macam imam kita ni. Orang-orang yang umur muda-muda, bukan duit banyak sangat. Tak tahulah tu imam duit banyak. Tak tahulah kan. Tak banyak kan. Orang muda-muda ni duit tak banyak. Pasal apa? Mereka kadang-kadang baru menikah, masa itulah nak beli peti ais. Masa itulah nak beli tilam, Dreamland, Dunlop Pillow, Vono, Maya Karin. Semua mereka nak beli masa tu. Di rumah kosong lagi. Masa mula menikah, tidur atas toto ya, beli di Bukit Kayu Hitam. Kita ni bila dah tua dah, apa yang nak beli, semua cukuplah dalam rumah. Tak ada apa yang kurang lah. Cuma tak pakai je apa yang ada tu.
Maka ambil harta kita, share dengan anak-anak kita yang muda-muda macam ni. Cuba tengok Pak Imam, selain dia jadi imam, dia duk buat apa? Berhadapan, kita bagi contoh dia lah, contohlah. Katalah, ada imam gaji berapa lebih kurang gini. Mak dengan pak mentua atau mak dengan pak kandung ni, tengok anak dia punya kebolehan. Hang jadi imam. Imam ni, dia ada waktu-waktu dia bertugas dan banyak juga waktu dia terlampang yang dia boleh diisi. So buat macam mana? Hang boleh mengajar. Ayah keluar modal, buka kelas pengajian. Contoh sebab kemahiran dia begitu. Buka kelas pengajian. Bantu ekonomi anak menantu dia. Ni dak kita orang Melayu, tuan-tuan saya pergi ceramah di bank. Kadang kesian. Bangsa paling banyak sekali muflis adalah bangsa Melayu, umat Islam, dan umur bawah daripada 35 sampai 25. Ni, pergi cek tuan-tuan, mereka ni muflis. Bank anggap mereka muflis ni pasal apa? Sebab buat personal loan, pinjaman peribadi. Dan kajian mendapati pinjaman peribadi mereka itu nombor satu paling besar sekali adalah untuk menikah. Kajian juga mendapati yang nak buat kenduri besar tu yang suruh mak. Ayah dah. Ayah kata, kita buat lebih kurang kopi cap gantang, kan, cecah biskut mayat, biskut kepala lutut tu yang pakai karate itu pun cukup lah. Tapi dak, mak ni dia punya perangai dia bukan mak sini lah, mak tempat lain lah kot. Ini kajian mendapati bahawa mak dia pesan dengan anak dia, adik, hang nak menikah sekali je tau dalam hidup. Mak tu terlupa, dia dah 3 kali dah menikah. Kan? Hak pertama mati, yang kedua bercerai, ini nombor 3 dah menikah. Dia nak kata macam tu. Tak, tuan-tuan. Penikah lah ni, zina jadi mudah, nikah jadi susah. Nak berzina ni senang Lah ni cukup senang Bawa anak dara naik atas RZ, motor RZ. RZ tu patut naik 2 orang. Depa naik RZ tu boleh isi 4 orang. Nu sampai atas tangki peluk rapat. Tu ada duk jadi ya, ada. Oh, saya kadang duk pergi ceramah dalam kursus kursus pernikahan. Saya pesan sangat-sangat. So mak bapak bila anak-anak nak menikah, kalau nak buat kenduri, pesan dengan anak-anak, jangan buat pinjaman bank. Ayah ada duit, mak ada duit, biar mak dengan ayah keluar modal. Kalau hang rasa nak bayar esok, hang bayar. Kalau hang tak bayar, itu pahala ayah di syurga Allah Ta'ala. Dah, habis. Dan lebih buruk tuan-tuan dan puan-puan, kita biarkan anak kita buat pinjaman, dan pinjaman itu konvensional dan ianya adalah riba. Dalam Quran, tuan-tuan buka dalam surah An-Nisa. Orang yang berlaku riba dan biarkan diri dia dalam riba, dosa dia seperti berperang dengan Allah dan Rasul. Bukan perang dengan Israel dan Palestin, bukan. Dosa orang yang kekal riba adalah sama dan lebih buruk daripada berperang dengan Allah dan Rasul. Maka kita jadi mak bapak, jom kita cuba alihkan kesusahan anak kita yang ada keperluan. Kalau mereka ada hutang, guna duit kita. Tak apalah. Ni satu lagi tuan-tuan, kita di bahagian sini Pekan saya tak tahulah, tapi di kampung-kampung. Di kampung-kampung beli motor, masih anak-anak kita bukan ada duit. Baru start kerja, gaji 1,200, ada yang gaji 800 kan. Depa beli motor. Beli motor di kedai motor, belum ada pinjaman Islamik, semuanya riba. Herannya mak pak yang ada duit dalam bank ni 450,000 ni, al-bakhilun wal kedukutun, kedekut pahit. Hang ambil duit hang tu pergi kedai beli. Ni, ambil, bawa balik. Ni adik, hang pakai. Kalau hang ada duit, hang bayarlah. Kalau tak ada duit, ni abah punya. Dah cukup, hang pakai je, sudah. Kita dapat pahala. Tambah-tambah beli bagi Datuk Imam, lagi dapat pahala.
Betul. Dia duk main masjid, pi balik, pi balik, pi balik. Pahala besar. Tapi kita tak nampak. Kita tak nampak. Kita duk nampak yang jauh-jauh, yang dekat kita tak nampak. Anak-anak yang sambung mengaji. Anak saya ada seorang lagi dekat UNISEN, Universiti Selangor, ambil pengajian bahasa Inggeris, TESOL. Bila kita anak-anak sambung mengaji, kita duit banyak. Duit simpan KWSP ya dapat 600,000. Contohlah, anak pergi mengaji, yang kita suruh dia buat pinjaman PTPTA, nak buat apa? Belum lagi masuk kerja, hang dah cekek dia dengan hutang dah. Hang jadi mak bapak macam mana ni? Tu. Ini bahayanya. Dan akhirnya kita jadi mak bapak bukan bermanfaat untuk anak-anak, tapi malahnya kita cekek anak-anak macam kita bunuh anak-anak dengan ikatan hutang yang memang mensia-siakan. Jadi kita bantu buang kesusahan dan kita bantu selesaikan hutang mereka takat mana yang kita boleh. Katalah hari ni tuan-tuan, anak-anak kita ada hutang motor, kita balik sekali lagi pergi tanya dia, baki hutang ada berapa? Adalah 1,200 ya bang. Okey, tak apa, kita pergi kedai motor, bayar pergi perhabis 1,200 hutang aku. Kalaulah ayah tu bakhil sangatlah, kan? Ini dok simpan. Lepas tu dia tahu esok mati bukan bawa. Sat lagi pukul 11 sat lagi mai. Kan masa nak sembahyang jenazah, siapa yang ada masa sat lagi mai. Kita tengok arwah sahabat kita tu, dia pi tu bawa apa? Tak, memang clear depan mata kita. Dia tak bawa apa. Dalam kita duk tengok dia tak bawa apa, kita duk pulun juga simpan macam nak bawa. Maka orang yang ada harta banyak di dunia bagus. Siapa yang ada duit banyak di dunia bagus. Tapi yang tak bagusnya simpan. Ada duit, ada harta, hantar siap-siap pergi syurga. Masuk dalam Masjid Al-Bukhari, tengok ada tabung, kirim siap-siap duit kita masuk dalam tabung, seumpama kita kirim masuk dalam syurga. Hantar pergi masuk dalam tabung Palestin, kita hantar pergi dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab kita tahu, nak hantar harta, hantar ketika hidup, bukan hantar selepas kita mati. Yang tu kita kena mengaji. Dan tuan-tuan, paling kurang, au tatrudu anhu ju'an, yakni ataupun menghilangkan kelaparan dia. Jadi kalau kita tengok dia ada 5. Pertama, pastikan kita bermanfaat kepada orang lain. Kedua, kalau kita nak amalan yang Allah Ta'ala suka, bagi kebahagiaan kepada orang lain. Ketiga, yang kalau kita nak, tolong hilangkan kesusahan orang lain. Keempat, kalau kita nak dapat kebaikan, tolong bayar hutang atau selesaikan hutang orang lain dengan kadar mampu kita. Dan yang kelima, paling, orang Penang kata paling cerai, paling cerai lah. Buat macam mana? Hilangkan kelaparannya. Ziarah orang miskin, bawa buah tangan sikit, beli beras Faizah Taj Mahal. Jangan beli Taj Murah, beli Taj Mahal. Bagi hak elok, sebab kita nak masuk syurga pun nanti dengan benda yang elok. Bagi yang elok. Ini kita bagi beras tak tahu hancur berapa persen tu. Tu kan ya. Maka menghilangkan rasa lapar. Bila contoh ni, saat lagi ada orang nak main solat jenazah. Boleh tak? Boleh. Kita siap apa yang serba sikit. Saat lagi orang lepas solat jenazah, bagi seorang sebungkus nasi pun cukup dah, bagi makan. Boleh. Paling mudah amalan yang Tok Guru kami ajak, dia kata bila hampa pergi makan di kedai, dia paling simple lah, pergi makan di kedai. Mata tu pandang sikit, nampak macam orang susah sikit ke apa kan. Tak payah pergi bagi tahu kat dia, kita pergi je dekat kaunter, kira sekali dengan meja tadi. Dah cukup. Lah ni orang buat dah. Lah ni orang buat, tapi siap buat video. Ini jadi masalah kita. Siap buat video. Ingat orang miskin suka ke? Orang miskin malu bila kita buat video, kita tolong dia bagi 3-4 ringgit apa gitu gini. Malu dia. Pergi bagi beras kampit.
10 tahun sekali bagi, ambil gambar 15 keping. Tu manusia. Dia merapunya. Maka tu. Dan tuan-tuan, 5 benda ni. Yang apa? Orang yang ada sifat 5 ni, dia paling manfaat. Dia hilangkan, dia timbulkan kebahagiaan orang Islam. Dia hilangkan kepayahan. Dia selesaikan hutang. Dan kemudian dia bagi makan. 5 ni, wali an amshiya ma'a akhi fi hajatin. Kata Nabi, aku suka bersama saudaraku berjalan untuk menguruskan keperluan umat Islam. Ahabbu ilayya min al-i'tikafi. Aku lebih suka keluar daripada masjid, keluar daripada rumah, pergi cari orang susah dan uruskan bantuan, lebih daripada i'tikaf fi hadzal masjid. Ni, Masjid Nabawi. Yang Nabi kata, yakni Masjidal Madinah syahran. Sebulan. Aku lebih suka keluar rumah, bawa bantuan pergi tolong orang miskin daripada i'tikaf dalam Masjid Nabawi ni selama 1 bulan. Tu. Jadi kita yang boleh main masjid, jangan bangga sangat. Main masjid, lagi main, lagi mengatakan ke orang, lagi main, lagi condemn orang, lagi main, cepat betul menerakakan orang. Orang tu masuk neraka, orang ni masuk neraka. Macam dia seorang ahli syurga. Orang tu tak betul, orang ni salah. Macam dia seorang je betul. Bahaya. Bahaya. Takut zahir kita itu berubah, tapi jiwa kita itu kotor dan kita tak dapat kebaikan. Hadis ini tuan-tuan nak menunjukkan bahawa Allah perintah macam hari Jumaat. Surah Al-Jumu'ah pada ayat 9 hingga ayat 13 yang selalu Datuk Imam duk baca tu. Bila mai pada hari Jumaat, bila habis selesai saja solat, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah. Untuk apa? Uruskan urusan manusia. Maka jalan mudah untuk masuk ke dalam syurga Allah dan beroleh keampunan Allah adalah membina diri kita agar menjadi manusia yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Wallahu a'lam. Baik, 1-2 soalan sebelum kita tutup. Kita buat program Tanyalah Ustaz TV10. Belum ada lagi TV10 hari ini. InsyaAllah, sila kalau ada soalan. Kesimpulan dia mudah tuan-tuan. Ada kemungkinan kita mampu datang masjid, tapi sukar untuk bantu jiran kita yang miskin. Itu jaga. Ada kemungkinan kita boleh pakai jubah dan sorban yang besar, tapi kita dengan adik-beradik kita sekeping pun tak mengolok, sedangkan dia susah. Ada kemungkinan sorban dan jubah kita besar dan kita suka menerakakan orang. Sebab tu saya selalu sebut ni, jubah kita jangan bangga sangat. Sebab Abu Jahal pun pakai jubah, Abu Lahab pun pakai jubah. Dan orang Yahudi, orang Arab ni, mereka main judi pun pakai jubah. Kita pakai jubah, kalau nak ikut orang, baik jangan pakai. Kenapa? Sebab Nabi pakai jubah buat baik. Kita pakai jubah, gudang garam ada dalam poket. Lepas tu, gudang garam tu pula tu, bawa masuk dalam masjid. Tak ke gila? Ni, minta maaf lah. Saya pernah teguk depan mata. Kita time solat, banyak orang macam tu. Solat, dia tarik daripada poket dia, kunci letak. Masa nak solat, dia tarik beg duit dia letak sebab mungkin tak selesa. Dia tarik handphone dia letak. Dia tarik rokok dia letak gitu. Dalam masjid, saya kata buta hati betul manusia. Rokok ijma' kata haram. Walaupun dia bukan haram yang qat'i daripada Al-Quran, tapi ijma' kata haram. Ni dia bawa rokok boleh letak macam tu. Saya kata minta maaf tuan, rokok ni haram. Tolong letak di luar, bukan dalam masjid. Tu ada jiwa manusia yang dia berubah dari sudut penampilannya, tapi akalnya tidak sehat, hatinya kotor dan ilmunya dangkal terhadap memahami agama. Ya, insya-Allah. Sila. Ya tak?
Ha. Wah, cantik. Kita bila nak pergi tolong orang, bila nak sedekah kan, bila tiba-tiba orang mai jumpa kita, Assalamualaikum, saya nak minta derma untuk tahfiz. Setan kali pertama dia nanti main macam tu. Biar betul mereka ni, patani, tantang songla. Oh, tu kan. Menipu ke apa? Betul ke tidak? Betul ke tidak? Ingat, belum apa-apa, jiwa yang kotor, jiwa yang tidak suci, dia melihat semuanya pandangan awalnya su'uzon, prasangka buruk. Yang tu kita kena bahaya. Kita kena buang. Baik. Setan ni dia mendatangi kita dalam 3 keadaan. Keadaan pertama, masa kita nak bagi sumbangan, dia kata, tak payah. Tak tahu betul ke tidak. Mana pi sumbangan pun tak tahu. Sedangkan mana pi sumbangan tak penting. Kita tetap dapat pahala macam niat kita tu. Setan kata gitu. Lepas tu kita kata, tak ada, aku nak bagi juga. Dia pun kata, tak apa, hang bagi. Dia main peringkat kedua. Yang tadi dia halang, jangan buat. Kita kuat sikit. Jemaah Masjid Al-Bukhari, kuatlah sikit. Kan? Bila kuat, kita kata, tak mau, aku nak sedekah juga. Baik, kalau hang nak sedekah juga, hang sedekah last minute lah. Last minute. Agak-agak Palestin tu nak hancur dah, baru bagi RM1 2 cukup lah, tak payah bagi banyak-banyak. Dia pun bukan reti pakai duit. Oh, tu kan. Setan kata, hang bagi sikit-sikit saja. Hang penat kerja. Duk cari tu meniaga begitu begini, duk bagi ke orang nak buat apa? Bagi sikit-sikit cukup. Dia beritahu. Dia buat apa je? Dia buat kita boleh buat amal, tapi amal tu sikit-sikit, last minute, agak-agak picisan. Dia main bab yang ketiga. Kita kata kat setan, I don't care. Saya nak sedekah banyak. Buat apa? Mesti saya nak hantar ke dalam syurga Allah. Buat apa saya simpan di dunia? Setan dia main peringkat ketiga. Hang memang bagus. Cuma masa hang nak bagi sekali, hang panggil dua-dua kamera ni main. Hang panggil dua-dua kamera ni main, hang buat replika cek tu besar sikit. Kan? Akhirnya golongan pertama yang tak sedekah, confirm lah, rugilah dia. Golongan kedua yang sedekah masa perlu, yang lain dia biang pun rugi juga. Golongan ketiga sedekah, semua kata dia, tapi dia sedang rosak hati dan niat dia pun hancur berkecai juga. Jadi kesimpulan dalam bab tu, bila sampai satu ketika kita nak sedekah, tiba-tiba dia main perasaan itu, perkara pertama pesan Nabi istighfar. Astaghfirullah. Tak hilang juga. Ada setan lagi pada kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ustaz, saya dah baca 5-6 kali, setan duk ada juga ustaz. Jadi nak buat macam mana? Paksa sedekah, paksa sesuatu amalan yang luar biasa sehingga menjadi biasa. Dah. Kita mula-mula nak start sedekah, kita rasa macam buat apa? Kan? Tapi bila kita duk ajak tiap-tiap hari, maka kita akan rasa seronok melakukan ketaatan tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Habis? Okey, insya-Allah siapa ada masa malam ni dekat sini. Kalau Semela tu dekat sini. Malam ni insya-Allah saya ada di masjid, apa sebutan dia? Alur Semela. 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 Okey. Baik. Insya-Allah kuliah terakhir saya lah malam ni. Esok saya akan bergerak balik ke Selangor balik dengan izin Allah. Ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh zuriat ahli keluarga kami ya Allah, dosa teman-teman sepengajian kami ya Allah, dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, bantu kami
dalam kami mengingatimu ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Bantu kami dalam kami menjadi hamba-Mu yang bermanfaat kepada manusia lain ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمستضعفين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.